kalau korang ada kawan ataupun anak-anak yang suka cerita seram, cerita yang gore, suka bersendirian pula, korang tolong bagi perhatian lebih sikit terhadap orang macam tu, sebab kita takut dia jadi macam kes macam ni. Let's go for Japan story time. Pada 1 tahun dahulu, seorang kanak-kanak berumur 11 tahun telah menggegarkan satu Jepun disebabkan dia telah menjadi seorang penjenayah, dan ini menimbulkan kerisauan terhadap semua ibu bapa di Jepun. Gelaran terhadap budak ini adalah Nevada-tan, ataupun nama sebenar dia adalah Suji Natsumi. Apa yang dia telah buat sampaikan satu Jepun ni takut ataupun cuak dengan dia ni? Dia telah melakukan satu perkara yang menyebabkan kawan baiknya kehilangan nyawa. Natsumi pada asalnya budak yang ceria, comel, aktif dan bijak, mempunyai IQ 140. Bukan macam awak. Maafkan saya. IQ yang lebih daripada orang biasa. Dia suka main bola keranjang, dan disebabkan dia suka sangat main bola keranjang, sampai satu masa grade pelajaran dia turun. Dan mak dia perasan benda tu, mak dia pun kata, dah jangan main bola keranjang dah sebab awak punya grade menurun. Mak dia pun hentikan dia main bola keranjang, dan dia dipaksa untuk belajar bersendirian di bilik dia. Dekat sini bermulanya kisah Nevada-tan. Disebabkan mak dia suruh dia duduk bilik belajar, dia tak keluar rumah dah. Dia mula tengok benda-benda yang pelik-pelik, benda seram, benda yang gore, benda yang menyebabkan dia rasa macam lagi gelap benda tu, lagi dia suka. Ini menyebabkan dia terhibur dengan benda-benda macam tu, dan makin lama dia develop hobi yang baru. Dan apa yang dia paling suka adalah genre Battle Royale. Battle Royale ni macam mana? Macam cerita Hunger Game, benda survival. Kalau nak survive kena orang lain. Yes, macam Tomodachi Game, itu yang dia suka. Bila lama-lama dia suka benda-benda seram, benda-benda gore ni, dia pun buat satu website dan dia share apa yang dia suka tentang benda ni. Dia share semua kat website dia. Waktu yang dia buat semua ni adalah waktu dia umur 10 tahun, guys. 10 tahun dia dah minat benda tu. 10 tahun dia dah buat website share kepada orang lain. Baru 10 tahun dah berkelakuan pelik. Namun bila dia buat website dia share semua, kawan-kawan sekolah pun tahu dia buat website tu, dan kawan-kawan sekolah tak support. Kawan-kawan sekolah dia bully dia, komen negatif, komen benda yang jahat. Itulah cyberbullying yang diterima oleh Natsumi. Salah satu orang yang komen negatif ataupun buat perangai netizen dekat Natsumi ni adalah kawan baik dia sendiri, iaitu Mitarai Satomi. Natsumi dan Satomi ni kawan baik, kawan sekelas, kawan satu kelab bola keranjang. Mereka ni ada hubungan yang baik. Tetapi Satomi punya perangai, dia pergi body shaming, dia pergi komen negatif dekat website Nevada-tan ataupun Natsumi ni. Jadi Natsumi ni sakit hati, dia pun pendam. Satu masa Natsumi confront Satomi. Dia kata dia tak suka kalau kau cakap benda negatif macam ni. Natsumi cakap, aku tak suka kau cakap aku gemuk dekat website ni, aku tak suka kau body shaming aku. Satomi ni buat apa? Dia buat dirt je, dan dia kata, you are fake, kau ni suka berpura-pura, dan lah tak minta maaf. Lepas tu kata orang tu fake. Natsumi pun develop satu perasaan dendam dan marah. Sejak daripada perkara itu, Natsumi mula agresif terhadap kawan-kawan yang lain. Dia mula sepak lelaki, dia mula tolak budak-budak lelaki kat kelas dia, dan ada yang kata dia dah mula mengugut classmate lelaki dia. Dan bila main sama-sama lah waktu rehat, Natsumi ni berkelakuan pelik. Dia bila main, dia tak nak main teammate, dia tak nak main sama-sama. Dan sampai satu tahap dia declare dekat asal sekolah, dia kata, saya tak suka kawan saya, dan dia terus belah. Dan dari situ sebenarnya Natsumi dah rancang sesuatu yang boleh menyebabkan dia jadi seorang penjenayah. Pada 1 Jun 2004, macam biasa Natsumi dan Satomi pergi sekolah sama-sama, dan tiba-tiba Natsumi cakap kat Satomi, hey Satomi, saya ada something nak tunjuk kat awak. Kita pergi kelas sebelah tak? Kelas sebelah kosong. Dia kata macam tu. Satomi dengan tak tahu apa-apa, dia pun ikut je lah apa Natsumi cakap. So dia suruh Satomi duduk, dan dia kata, Satomi, awak tutuplah mata.
Satomi pada waktu tu dia dah rasa lain macam. Dia tak nak tutup mata, tapi Natsumi guna tangan dia sendiri tutup mata Satomi dan 1, 2, 3 serap. Dia slash leher dan juga pergelangan tangan Satomi menggunakan pemotong kotak. Terus member dia, Satomi, innalillah, immediately. Red blood cell pun memancut-mancut dari badan Satomi. Tapi apa Natsumi ni buat? Dia menjerit ketakutan ke? Dia rasa bersalah ke? Tidak. Dia hanya lihat red blood cell tu mengalir, berkumpul macam lecak, dan ada yang kata dia rasa puas dan senyum waktu dia lihat tu. Sangat psycho, guys. Lepas pada itu, dia pergi kembali pada kelas dia dan cikgu dia nampak dia berlumuran darah. Cikgu pun bergegas pergi kat dia, tanya, Natsumi, are you okay? Natsumi, awak okay ke tak ni? Natsumi kata dia okay. Lepas tu bila cikgu dia tanya, mana Satomi, Natsumi? Dia diam saja. Dia diam. Masa dia diam tu, cikgu dia dah shout something dan terus berlari cari Satomi. Rupa-rupanya Natsumi telah Satomi dekat kelas sebelah. Serta merta Natsumi ditangkap oleh polis. Bila polis dah tangkap dia, polis pun soal siasat. Natsumi, why you doing this? Why you done this thing? Dia cakap 2 ayat saja. Saya telah buat benda yang jahat, saya minta maaf. Saya telah buat benda yang jahat, saya minta maaf. Saya telah buat benda yang jahat, saya minta maaf. Itu je dia cakap. Tak ada perkataan lain yang keluar. Natsumi selepas itu dibawa ke satu institusi pemulihan dan didapati dia telah develop satu sindrom iaitu Asperger syndrome. Betul kan kalau saya salah? Sejak kes ini disiarkan di mana-mana media, warga Jepun menggelarkan dia sebagai Nevada-tan kerana gambar Natsumi itu memakai sweater bertulisan Nevada. Dan Nevada-tan ni dah menjadi satu simbolik, menjadi meme dekat internet sebagai satu simbolik kanak-kanak yang problem. Sejak itu University of Nevada tidak lagi jual sweater bertulisan Nevada tu sebab dia telah menunjukkan sesuatu perkara yang negatif. Jadi para ibu bapa, lihatlah keburukan screen time terhadap kanak-kanak. Ibu bapa, tolonglah pantau apa yang anak anda lihat, kerana setiap apa yang dilihat oleh anak-anak kemungkinan dia boleh berakhir menjadi seorang penjenayah.